Seterusnya kita langsung ke Sarawak bersama Vanessa Mering dengan fokus persiapan undi awal PRU DUN Sarawak. Salam sejahtera dan salam hormat. Hari pengundian awal pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak yang diadakan esok bakal melibatkan seramai 23,043 pengundi. Menerusinya 10,458 pengundi adalah anggota polis dan pasukan gerakan am serta pasangan. Manakala selebihnya membabitkan anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, DCP Datuk Manca Atta memaklumkan seramai 10,458 orang polis dan pasukan gerakan AM PGA serta pasangan di Sarawak akan mengundi awal esok. Mereka akan mengundi di 85 pusat mengundi awal dengan 111 saluran akan disediakan bagi melancarkan proses pengundian awal berkenaan. Pusat mengundi awal terdiri daripada Dewan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD serta rumah-rumah persatuan keluarga polis di IPD atau PERCAP, pusat sumber, bilik rekreasi, bilik mesyuarat dan sekolah akan dibuka mulai pukul 7.30 pagi hingga 5 petang. DCP Datuk Manca turut menjelaskan bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 terdapat 1,200 permohonan undi pos bagi polis Diraja Malaysia dan daripada jumlah tersebut sebanyak 705 permohonan telah diluluskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Manakala 492 permohonan tidak diluluskan dan mereka akan hadir untuk undi awal esok. DCP Datuk Manca menambah seramai 5,522 orang petugas polis akan bertugas di setiap lokasi mengundi awal bagi memastikan keselamatan dan pelancaran perjalanan hari mengundi awal. Timbalan Pesuruhjaya Polis itu menyatakan demikian dalam satu kenyataan media di Kuching. Perbanyakkan aktiviti mengikut cita rasa belia tempatan pada masa yang sama bantu mereka yang ingin melibatkan diri dalam perniagaan. Itu harapan yang disuarakan golongan muda di Seri Aman. Malah penampilan lebih ramai calon-calon muda pada PRU DUN Sarawak kali ini secara tidak langsung boleh membawa suara belia ke peringkat tertinggi. Benda yang adalah memang bagus untuk membangun, untuk belia terutamanya di Sarawak sebab kebanyakan yang kini itu yang berada dalam megang jawatan sebagai menteri ataupun YB di tempat masing-masing cuma dah yang meningkat usia dan berumur. Boleh ada program pemotoran kah ataupun ada mula pertandingan ikan laga juga nak. Haraplah siapa-siapa calon yang terpilih tu nak mula program tu pakai ngembak belia sidak yang ikut program-program yang bagus lah. Apa yang kami mahu adalah memberi lebih banyak peluang kepada golongan belia terutamanya dalam pekerjaan. Kebanyakan golongan muda tu sidaknya susah nak dapat modal. Munsik daripada keluarga, siapa pergi sidak yang nolong nak of course sidak yang minta daripada kerajaan. Cadangan penubuhan syarikat telekomunikasi Sarawak adalah inisiatif yang baik ke arah memacu Sarawak sebagai kuasa ekonomi digital. Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak SMA Dr. Zaidi Razak berkata, dengan penubuhan entiti telekomunikasi tersebut, ia membolehkan Sarawak mentransformasi kehidupan rakyat kepada ekonomi yang lebih maju. Jelas Dr. Zaidi dengan memiliki syarikat telekomunikasi sendiri, ia membolehkan Sarawak memiliki otonomi sendiri yang merupakan alat paling penting untuk memanfaatkan potensi Sarawak dalam semua bidang ekonomi. Ia termasuk pembangunan bakat dan penyediaan perkhidmatan 5G serta mempunyai kelebihan pusat data bagi pusat data utama. Menerusi kenyataan media, pengurus besar SMA itu mengambil contoh penggunaan SP Global yang kini banyak digunakan oleh penduduk Sarawak dalam perbelanjaan harian dan perkhidmatan itu yang kini mempunyai 60,000 pengguna. Usahawan wanita di Sarawak perlu giat meneroka dan celik teknologi digital memandangkan ia keperluan penting dalam bidang perniagaan susulan pandemik COVID-19.
Usahawan wanita itu tempatan dalam bidang fashion, Dr. Sharifah Suzana Wan Syukran berpendapat tujuannya memastikan kelangsungan perniagaan pasca pandemik selain keberkesanan teknologi digital pada masa kini. Ini termasuk menerusi penggunaan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Banyak agensi kerajaan sekarang yang terlibat secara langsung di dalam mempertingkatkan prestasi wanita di dalam bidang perniagaan, mengadakan pelbagai program-program dan sekarang ini banyak program-program yang menjurus ke arah teknologi digital. Dr. Sharifah berkata demikian pada program Randau di TV1. Beliau turut menggesa usahawan wanita yang belum mendaftarkan perniagaan mereka untuk segera berbuat demikian. Ini bagi membolehkan mereka layak menikmati bantuan daripada kerajaan, khususnya kepada peniaga yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Berkempen secara bersemuka bukan untuk meraih simpati undi, namun yang lebih utama untuk mengenal pasti secara terus masalah yang dihadapi oleh penduduk, terutama yang tinggal di kawasan pedalaman. Calon N79 Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dalam kempen bersemuka di Kampung Mengatai dan Kampung Ulak Limbang sedar keperluan penduduk. Sebuah dewan masyarakat akan dibina selain menaik taraf kemudahan jalan raya utama mahupun jalan kampung di Kampung Mengatai. Manakala bagi Kampung Ulak, kemudahan infrastruktur di kampung tersebut akan ditambah. Beliau berdepan tentangan 4 penjuru dari Parti Sarawak Bersatu, Parti Bumi Kenyalang dan juga calon bebas. Calon GPS Takan Datuk Hamzah Ibrahim semasa mendekati pengundi menegaskan beliau akan merangka pelan sesuai bagi menyelesaikan kesesakan di Jalan Semarahan berhampiran kawasan Setakan jika diberi mandat. Katanya kawasan yang didiami hampir 30,000 penduduk itu memerlukan pembangunan prasarana yang strategik dan bukan dibuat secara terburu-buru. Pekan Batu Kawah kini berwajah baru menerusi pelbagai projek yang giat dilaksanakan. Antaranya projek tebingan Sungai Batu Kawah yang diyakini bakal menjadi lokasi pilihan pelancong yang akan berkunjung di Kuching. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Eric Christopher. Renggat keterubah perujaknya ke bungkus 10 juta ringgit sudah diperjalai ke nyawari tahun 2019. Datuk sudah tembuk timungkur 800 meter kandang dur. Bangunan ikonik Sky Window of Batu Kawah serta Taman Alai Ngelantang ke Ati di lagu ngena mayuh macam utai tumbuh megak dekat narit penatai Balai Temuai tirinduk ke pemanah rampak menua. Renggat kedua projek tu mungkur kandang dur Bakbaro Jambatan Datuk Chong Kyun Kong Datuk Benong diperjalai. Pasal banyak Sungai adalah khazanah yang sangat bernilai dalam kehidupan. Ke arah itu, semua pihak diminta untuk terus bekerjasama menjaga kebersihan sungai di Sarawak. Pengerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak Dr. Murni Suhaili memaklumkan menerusi sungai yang bersih mampu mewujudkan peluang pekerjaan, menjana pendapatan, membekalkan tenaga elektrik serta membantu dalam mengembangkan industri pelancongan. Justru dengan kerjasama yang jitu menjaga kebersihan sungai daripada tercemar, ia dapat dilegasikan dengan baik kepada generasi seterusnya. Beliau ditemui selepas merasmikan program kesedaran awam kebersihan dan keselamatan sungai di Miri. Saya melihat sungai sekarang ini tak utama sekali di kampung Pangkalan Lutong. Kalau dulu kita nanggal lah. Sebab saya selalu bercakap, sediakan saja kapal besar kalau nak ngutip sampah. Sekarang you sediakan kapal kecil pun tidak akan benar. Ini berarti kebersihannya sudah tercapai lah. So bila saya melihat Jabatan Tata Sungai itu datang, ada potensi sungai-sungai dalam masa apa ni, membersihkan sungainya boleh jadi tempat pelancongan.
Baik, dengan itu sekian perkembangan berita dari Sarawak. Patuhi prosedur operasi standard sepanjang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 ini. #KamikMilih yang sahih di Berita RTM. Kita kembali ke Angkasa Puri.